Tapi takkan jumpa dia lepas dia mengaku aku tunggu dia terus kan. Ngaku dia terus kan. Jadi saya pun tanya kawan-kawan. Dia ni belajar mana? Saya belajar Mesir. Belajar Mesir. Belajar bagi apa Quran? Saya pun tanya pelajar-pelajar bahasa Quran ni dari satu tempat dia belajar kat Syubra. Nama tempat ni. Jadi kita tak belajar tempat lain, memang confirm kat Syubra tu lah. Jadi saya pun tanya pelajar-pelajar Syubra tu, saya kata, Ustaz Don tu best mana satu? Dia kata lah, Ustaz, best kami lah. Kalau best korang, mestilah saya kenal kan. Saya mengajar. Dia kata, ya lah Ustaz, memang Ustaz mengajar kami, dia ada kan. Dia kata, mana dia? Saya tak pernah nampak muka dia. Dia kata, kita datang kelas kot. Datang kelas kot. Dia kata, kalau saya datang kot. Ada satu lah, tak campur muka dia. Dia kata, dia kata, ada Ustaz. Dia selalu jadi pengurusi majlis kalau program-program kita. Saya fikir balik, betul lah, ada seorang nama Don selalu jadi pengurusi majlis. Tapi pengurusi majlis tu, saya kata, bukan dia pandai grafik design. Dia kata, yang tu Ustaz, yang pandai grafik design. Grafik design, apa kena-kena kan, mengajar grafik design. Jadi, saya pun sembang dia kata, Ustaz tu bukan yang gitu-gitu. Yang gitu-gitu tu lah tak kan. Gitu-gitu tu apa dia tu? Ini bukan nak cerita bukan ayat kan, tapi memang ini saudara saya cerita kat mana, so saya boleh cerita tak masalah. Dia kalau dekat macam dekat Mesir tu, dia bukan belajar paling cemerlang sebab tak kita tak kenal sangat dia. Kalau belajar cemerlang dia biasa duduk depan, suka tanya soalan semua kan, suka baca kitab kita semua. Dia duduk belakang macam mana macam kan. Lepas tu saya pun tak kenal dia, tapi saya kenal dia pakaian dia tu. Memang dia punya pakaian, dia dengan pakai windbreaker sampai lutut tu dengan jaket tu kan. Lepas tu apa nama, seluar dia tu macam baggy tu, apa besar sikit tu. Lepas tu dia pakai glove, nampak jari pada tapi tak pakai motor. Lepas tu pakai snorkel. Snorkel memang pakai macam sejuk, dia mesti panas pakai kan. Pelik sikit, apa botak. Dia snorkel. Jadi yang pelik sikit lah. Tapi dia bukan pelik lah sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia kalau kita tengok cara dia bergerak ni, kita tahu dah. Dia jenis suka bila berjalan tu, kalau jumpa kita tu dia letak tangan macam tu. Letak tangan macam tu, lepas tu yo. Dia jenis macam tu lah. Itu sebenarnya dia adalah peminat tegar hip hop dan juga Linkin Park. Kita kalau tahu Linkin Park, kalau dia datang mengajar sini kan, saya minta menyanyi Linkin Park sekali. Hafal kata tu, dia hafal sampai album terbaru Linkin Park semua lagu semua dia hafal. Itu hebat Ustaz. Cuba ceritanya, mungkin ada kata Ustaz, macam mana dia macam gitu lah sekarang ni, hebat tu. Jadi apa transformasi tu kan, macam mana dia boleh berubah? Dia bukan berubah apa sebenarnya, cuma dia, itulah yang saya nak cerita tentang keberkatan ilmu yang dia dapat. Dia setiap hari dia, ketika dia dekat Mesir, dia pergi belajar. Setiap hari dia pergi ke, sebelum dia pergi sekolah, dia singgah rumah Tok Guru dia, rumah seorang syekh dia. Tok Guru ni buta. Jadi sambil Tok Guru tu bersiap nak pergi sekolah, dia akan duduk kat rumah Tok Guru tu, dia baca Quran, minta Tok Guru tu betulkan. Okeylah, tak apalah, dia Tok Guru tu betulkan bacaan dia sambil dia siap tu. Bila Tok Guru tu dah siap, dia pun akan pimpin tangan Tok Guru dia pergi sekolah. Tok Guru buta jadi dia punya kerja pimpin tangan Tok Guru. Kalau ada lopak ke, nak lintas jalan ke apa ke, dia akan pimpin tangan Tok Guru dia pergi sekolah. Dan balik daripada sekolah pun macam tu juga. Tok Guru dia akan lalu kat depan kelas dia. Tok Guru dia pun kata, Don, apa kelas apa ni? Don, jom aku nak balik. Jadi Tok Guru dia pun dah prepare dah tangan solat. Tinggal dia ambil dia tangan, jom balik. Jadi tiap-tiap hari punya kerja, pergi balik, hantar Tok Guru, hantar dengan ambil Tok Guru, balik sekolah, pergi sekolah, balik sekolah. Dan dalam perjalanan balik daripada sekolah tu, dia akan minta doa daripada Tok Guru dia. Dia akan cakap, Tok Guru doakan saya, wahai Syekh, tolong doakan saya. Dan Syekh dia pun akan doakan dia macam-macam. Biasalah Syekh dia akan doakan, mudah-mudahan kau balik Malaysia, kau dapat memberi ilmu kepada seluruh rakyat Malaysia. Sampai tidak ada hanya doa-doa macam tu si Tok Guru doakan. Kau balik, kau akan bermanfaat kepada rakyat, insyaAllah, benda-benda macam tu. Dan terbukti untuk doa daripada Tok Guru dia dapat.
Memang dapat. Dan saya fikir juga dalam kepala saya, saya kata mujur juga tu guru tak biasa tu kan betul. Mujur tu guru tak pegang barangnya. Apa hal tu pakai macam ni? Dia pakai tangan ni mana perasan kan? Tu tak perasan dia pakai je. Jadi tapi okey kan. Dapat doa daripada guru tu dan dapat dengan doa tu guru tu cepat tahu. Dalam kelas dulu banyak je kawan-kawan yang lebih cemerlang daripada dia, yang lebih hebat daripada dia. Tapi hari ini dia yang terkenal dan hebat. Dekat Malaysia antara yang terkenal lah, kan, yang banyak bermanfaat. Bukan saya kata paling berilmu tinggi macam mana, tidak, tapi dia bermanfaat. Artinya banyak orang yang dapat sesuatu daripada dia, yang dapat belajar daripada dia dan sebagainya. Maknanya itu antara kehebatannya, apa yang kita panggil keberkatan ilmu yang dia dapat sebenarnya. Jadi itu contoh. Kata berkat ni, dia kadang-kadang dia tak boleh nilai waktu dengan periksa ke, kan, periksa cemerlang ke tidak, tapi ataupun data sejauh mana yang boleh kumpul dalam kepala, tanya boleh jawab, itu data. Tapi berkat ni dia benda yang berbeza. Dia adalah bonus kepada ilmu kita dapat tadi. Tapi itulah kebaikan tu kita dapat dulu baru dapat keberkatan. Sebenarnya berkat tak boleh dapat benda yang teruk, mesti benda baik baru dapat keberkatan. Dan baik tu pula di sisi Allah SWT. Sebab baru ni dekat Masjid Kota Damansara, forum kami Kota Damansara tu, saya ditanya soalan oleh moderator forum tu, isteri saya. Jadi ditanya soalan, Ustaz, dekat abang kan, Ustaz, apakah dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala berkati bumi Al-Aqsa dan kawasan sekeliling dia, termasuk bumi Syam, Syria dan sebagainya. Tapi tiap-tiap sentiasalah kita akan dengar daripada satu zaman ke zaman itu adalah kawasan perang, kawasan konflik, tak habis-habis daripada dulu sampai sekarang. Jadi kau mana yang kata berkat? Kita semua berkat. Jadi macam mana yang kata berkat ni, mana kawasan tanah tu? Pertama sekali kita tahu ayat daripada surah Al-Isra, ayat pertama tu memang confirm betul. Allah Ta'ala tak akan berdusta. Allah Ta'ala kata telah kami berkati, barakna haulahu, telah kami berkati, confirm berkat. Tapi maknanya yang salah ni adalah mungkin salah faham kita tentang perkataan berkat tu sendiri, yang menyebabkan kita rasa macam tak berkat ke orang. Kita lah lagi berkat, Malaysia tak perang-perang, contohnya. Jadi seolah-olah macam kita nampak keberkatan itu hanyalah pada keamanan dan damai, sejahtera, maka itulah berkat. Kita faham macam tu. Maknanya salah faham kita lah pada perkataan berkat, bukan salah Quran. Al-Quran sebut berkat, meski betul. Jadi yang dikatakan berkat dekat bumi Al-Aqsa dan bumi sekeliling dia, termasuk Syria, Jordan dan sebagainya, berkat tu salah satunya adalah kerana lahirnya ribuan para ulama kat situ. Imam Syafi'i, imam kita juga lahir dekat Gaza. Imam Syafi'i sendiri lahir dekat Gaza. Dan juga para ulama banyak sangat lahir dekat kawasan bumi Syam. Begitu juga kan, kalau kita tengok di situ dah lahirnya pejuang-pejuang agama Allah yang begitu banyak. Pejuang-pejuang agama Allah yang berperang mempertahankan agama Allah, mempertahankan syariat Allah, kebanyakan kat situ. Sebab ini perang sentiasa itu sebab Allah Ta'ala nak tunjukkan, nak zahirkan hebatnya para pejuang agama Allah SWT. Itu yang kita kata berkat. Kebaikan tu dah ada. Tanah diorang tu berkat, tanah diorang tu baik. Baik tu memang dia baik. Kita ni tanah pun baik, diorang ni tanah pun baik. Tanah kita subur, tanah diorang pun subur. Sama je. Kalau kita nak kira berkat dari segi subur, subur kita pun subur tanah kita, kan? Cuma bezanya apa? Bezanya adalah dekat situ tu Allah Ta'ala tumbuhkan pula, bukan setakat pokok-pokok yang subur, tapi para pejuang agama Allah Ta'ala. Dekat situ banyak yang sanggup mati mempertahankan agama Allah SWT. Palestin daripada dulu, perang salib berapa ratus tahun, berapa lama perang salib tu, kan? Antara perang paling lama dalam sejarah manusia, kan? Berapa lama peperangan tu berlaku, tak serik-serik, terus-menerus, kan? Sampai sekarang ni dengan Yahudi pula, kan? Yahudi pun tak putus-putus, teruslah berperang dengan Yahudi, kan? Bumi Syria itu juga berkolak tak habis, kan? Daripada dulu kita tahu bumi Syria dulu, waktu zaman bapak Bashar Assad, Hafiz Assad tu bunuh banyak orang, dibunuh. Tengok pergi pada anak ni Bashar Assad lagi banyak pula daripada bapak dia orang bunuh. Dulu kita dengar Hafiz Assad ni jahat semua lah. Bashar Assad ni at least background dia doktor, medical doktor. Ingat okey lah sikit, medical doktor ni biasanya baik lah sikit, kan? Tak adalah sanggup nak bunuh orang, sebab dia jadi selamatkan orang. Tengok lagi something dulu bapak dia, lagi banyak dibunuh rakyat dia. Jadi kita nampak kat situ. Dan saya sebut baru ni, saya fikir ni je, orang Syria orang yang sangat lembut,
Sampai bila dia bercakap, sampai dia bila nak marah dia pun macam apa kata, macam lawak, tak nampak macam marah. Punyalah lembut orang Syria. Kita bayang orang Syria marah. Contoh, dia kata kalau dia nak suruh kita ke tepi kan, dia marah kita suruh ke tepi sikit kan, dia akan cakap, ya haiwan. Apa maksud dia? Tepi dah datang. Maksud dia. Haiwan dia datang dia datang haiwan. Tepi sikit dah datang. Tapi cakap tu dia lembut, tepi dah sikit datang. Itu orang Syria ni style kan. Lembut kan, memang sangat lembut kan. Dia cara cakap, tanya khabar, syubita kan. Itu kita tanya khabar kan. Allah, macam nak ngorat kan. Bukan ngorat tu. Memang itu cara dia. Macam orang Syria sangat lembut. Tapi dia kata lembut macam tu, coba yang macam mau perang berlaku kat tempat dia kan. Jadi macam kita fikir macam mana dia orang macam tu boleh perang kan. Orang yang begitu lembut macam tu boleh perang. Itu orang Syria. Sebab Allah Ta'ala berkati tempat tu. Kalau Allah Ta'ala berkati, maka ada dia punya peristiwa-peristiwa ni yang Allah Ta'ala tunjukkan kebaikan yang lebih berbanding dengan tempat lain sebenarnya. Dan masa kita pun tak belajar kan, tuan-tuan ada kerja, tuan-tuan lagi nak masuk kerja masing-masing. Jadi apa-apa pun tadi saya sebutkan tentang ilmu, biarlah ilmu kita berberkat. Dan begitu juga dengan harta kita dia berkat, masa kita dia berkat. Imam Ghazali ulang-ulang tentang keberkatan masa. Tapi aku cerita lagi insya-Allah. Dan begitu juga lah cara amalan kita. Dan paling penting tadi ilmu lah, ilmu kita berkat, maka yang lain pun insya-Allah datang keberkatan itu. Jadi tuan-tuan, setiap saat kita duduk dalam majlis ilmu, pasti kalau setiap saat itu adalah saat-saat yang berbarakah yang kita dapat sebenarnya. Bukan saat yang mendatangkan musibah saja pada kita, sebab kadang-kadang ilmu kita ada tapi kita tak amalkan, takut-takut jadi hujah pula kata kita kan. Jadi mudah-mudahan biar kita dapat beramal dengan cara kita dapat keberkatan ilmu. Dan hujung sekali tuan-tuan, kira iklan sebab saya pergi mana-mana pun sekarang ni saya kena iklankan benda ni, kira amanah saja dengan Muslim Camp Malaysia. Lagi 9 hari insya-Allah saya akan bertolak ke bumi Syria insya-Allah untuk membawa bantuan kepada rakyat Syria. Bukan nak pergi angkat senjata macam Ustaz Lutfi Arifin tu, angkat senjata kat semua tu. Bukan saya tak nak angkat senjata, tapi bagi buat Syria angkat insya-Allah. Tapi saya buat bantuan insya-Allah. Dan kami punya target adalah sebanyak RM1 juta insya-Allah bawa ke sana. Tapi bukan sekaligus lah, hanya sikit-sikit je lah. Dan kami akan pergi pada 10 hari bulan 4 insya-Allah, lagi 9 hari bersama-sama dengan kumpulan Muslim, rombongan Muslim Camp Malaysia. Muslim Camp Malaysia ada Dr. Ridwan Makno, ada Ustaz Suki Abdul Rahmi. Tapi Ustaz Suki dia tak pergi ke Syria, dia akan pergi ke Bosnia terus lepas tu, sebab kami daripada Syria ke Bosnia insya-Allah. Dan juga beberapa orang lah, sahabat-sahabat daripada Muslim Camp yang lain yang akan pergi. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kalau ada siapa-siapa yang nak buat sebarang sumbangan kepada kepada rakyat Syria melalui Muslim Camp Malaysia, tuan-tuan boleh dapatkan nombor akaun Muslim Camp Malaysia. Salurkan ke nombor akaun yang tertera dekat Facebook saya pun ada, dekat Facebook Heliza Helmi pun ada, Facebook Salimah Habibi atau Facebook UNIC. Ada belakang tu insya-Allah ada nombor akaun Muslim Camp Malaysia. InsyaAllah tuan-tuan boleh transfer duit ke situ terus, dan boleh message lah nombor yang tertera dekat situ. Dan apa lagi ya? Dia macam ni je. Kami akan pergi melalui Jordan, bukan melalui Turki. Sebab kita tahu Turki ni dia tolong rakyat Syria. Orang Syria yang jadi bahagian kat Turki, alhamdulillah kerajaan Turki tolong sangat-sangat. Tapi rakyat Syria yang dekat sempadan Jordan, kerajaan Jordan berbodoh. Bukan setakat berbodoh, bahkan dia pau pula duit orang nak bagi pada orang Syria. Itu kerja kerajaan Jordan. Jadi kita nak cuba melalui Jordan, sebab kat situ lebih memerlukan sebenarnya. Banyak yang mati pada bulan-bulan baru ni. Setiap hari kita dengar berita mati kesejukan sebab kemah ni tadi untuk orang Syria. Padahal dia lari kat tempat orang Islam, bukan dia lari pergi China ke, pergi Rusia ke, di mana ke kan. Macam orang Myanmar atau Arakan tu, kita macam tak pelik sangat, sebab memang orang Myanmar tu mungkin dengan kejahatan dia dan sebagainya, dia lainan agama. Tapi yang ini agama. Orang Islam juga, orang Jordan orang Islam, kerajaan Jordan kerajaan Islam katanya, orang Islam.
Namun dekat dalam dia punya tu pun hukuman itu pun nama Islam. Tapi dia biarkan saja orang Syria mati kesejukan. Jadi ini sebabnya saya ajak kawan-kawan dari Keberanian IC, Rizal dan Salimah bersama Muslim Care untuk pergi ke sana, bawa bantuan insya-Allah ke sana. Jadi tuan-tuan yang nak bagi bantuan tu sila layari Facebook saya sebutkan tadi ataupun Instagram daripada tuan-tuan tidak ada orang lain daripada orang lain tu selfie saja kan. Instagram dia. Jadi baik buka Instagram tu tengok dekat apa nama tu ada nombor akaun insya-Allah. Ataupun kalau tuan-tuan kumpulkan pada hari ini pun silakan, ada masalahnya. Cuma saya pun kena bagikan sikit juga nanti itu je lah. Dan ataupun yang lagi bagus lagi tuan-tuan, kalau nak dapat pahala lebih besar, tuan-tuan tuan-tuan sendiri kumpul. Maknanya setiap seorang daripada kita cuba cari berapa ramai lagi. Seorang cari 10, seorang cari 20, seorang cari 30 lagi. Itu lagi bagus. Sebab saya fikir macam ni. Saya fikir, saya tengok keadaan tu kan. Saya nak kumpul duit RM1 juta. Saya tak mampu, saya tak ada duit RM1 juta. Tapi macam ni saya nak dapat pahala sedekah RM1 juta. Dengan cara saya kumpul RM1 juta bagi pada dia orang. Jadi tuan-tuan kalau tak dapat pahala RM2,000 contohnya, tuan-tuan tak nak keluarkan duit RM2,000 sendiri, tak nak ataupun tak mampu nak keluarkan duit RM2,000 sendiri, cari orang untuk kumpul dapat RM2,000. Maka kita dapat pahala RM2,000 insya-Allah. Maknanya adik-adik kita ke, kawan-kawan sekolah kita ke, mana tu kan, kita kumpul, dia seorang bagi RM10, dia bagi RM20, RM30 kan, campur dapat RM2,000 contohnya. Maka kita balik, kita dapat pahala itu insya-Allah. Kita dapat pahala RM2,000. Itu cara yang baik sebenarnya. Banyak masjid surau buat begitu. Selepas saya sebut ini, banyak masjid surau buat, alhamdulillah. Jadi itu antara kecerdikan cari pahala sebenarnya. Dan ingat itu adalah peluang kita dapat pahala. Bukan hanya semata-mata kita bantu orang, tapi ini Allah Taala memberikan kita peluang itu insya-Allah. Okey. Cukup setakat itu untuk hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kita keberkatan dengan ilmu yang kita dapat dan benar setiap saat daripada kita dapat ilmu ini bermanfaat untuk kita. Qul hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna ma 'allamtana wa bi'allimina alladhi yanfa'una wa faqihna wa a'lana kharajan lana fi dinina wa qutbina sawadaka. Rabbi waffiqna wa waffiqhum mimma tadhiqu wa fi'lan qarana wa rizqi kulli halalan darima wa akhina atiya'u lana nadhuru fi min kulli shar. Rabbana wassih lana wa shukran laka rabbil